Pada malam ini, untuk meraihkan jemaah-jemaah yang tidak hadir kerana kekangan daripada PKPB, saya nak membawa satu tajuk berkaitan dengan Maulidur Rasul. Kita pun tanya, macam mana yang Allah itu selawat ke atas Nabi? Allah berselawat ke atas Nabi, kata Al-Imam Ibn Kathir, ialah merujuk Allah Ta'ala memberikan sanjungan dan memberikan pujian kepada Nabi di hadapan para malaikat. Cara Allah nak muliakan Nabi, cara Allah nak membesarkan Nabi, Allah memuliakan di hadapan para malaikat. Malam ni sebahagian saya akan sentuh macam mana kelahiran Nabi, dan sebahagian lagi saya akan sentuh kewafatan Nabi. Sebab pada tarikh 12 Rabiul Awal itu adalah ada kaitan dengan kedua-dua kejadian. Satu, Nabi lahir. Maka Nabi lahir ada di kalangan ulama yang tak sepakat tarikhnya. Tahun sepakat tahun gajah. Adapun bulan sepakat walaupun segelintir menyebut pada bulan Ramadan. Tetapi majoriti menyebut Rabiul Awal. Tarikh tak sepakat. Sebahagian habaq 10. Sebahagian kata 8. Sebahagian kata 12. Sebahagian kata 9. Majoriti di kalangan sejarawan apabila membuat kajian, para ulama menyatakan lebih kukuh tarikh 9 Rabiul Awal pada tahun gajah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tahun ke-11 Hijrah. Bulan Rabiul Awal. Tarikh 12. Jadi 12 Rabiul Awal tahun ke-11 ialah tarikh Nabi wafat. Habis Ustaz, kami tak boleh ke buat maulid Nabi pada 12 Rabiul Awal? Kami dah panggil Ustaz dan buat tazkirah ataupun buat majlis, tak ada masalah. Kita nak buat majlis maulid Nabi sepanjang tahun, tak mengapa. Masa Nabi baru terima wahyu daripada Gua Hira, badan baginda menggigil sehingga Nabi sebut zammiluni, zammiluni, mai selimun aku. Khadijah tak sedap hati, bawa pi jumpa pak saudara dia. Pak saudara dia itulah Waraqah bin Naufal. Jumpa dengan Waraqah bin Naufal, maka Waraqah bin Naufal bertanya kepada Nabi, apa yang hang nampak? Apa kejadian yang hang alami? Nabi cerita, kata Waraqah bin Naufal, kalau begitu itu ialah namus. Namus. Nun alif mim waw sin. Namus. Namus tu apa? Namus itu ialah malaikat Jibril. Boleh jadi dalam bahasa depa ataupun bahasa Ibrani, namus itu merujuk kepada malaikat Jibril. Kata Waraqah bin Naufal, kalaulah aku masih muda dan kamu akan ada cabaran, dihalau dan diusir oleh kaummu, pasti aku akan membantumu dengan sepenuh hati. Allahu Akbar. Akhirnya Waraqah bin Naufal, masa dia nasihat Nabi, dia jumpa Nabi pada usia yang sangat tua. Dan mata dia buta. Tapi hasrat dia, kalau aku hidup masa itu, aku akan tolong hang. Seolah-olah dia mengakui kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, orang Yahudi, orang Nasrani ataupun Ahlul Kitab, mereka tak mau beriman dengan Nabi. Puncanya kerana Nabi akhir zaman bukan di kalangan mereka. Hak mula-mula sakit ialah sakit kepala. Sakit kepala yang amat sangat.
Kemudian Nabi demam. Apabila Nabi demam, paling Nabi demam dan ketarah sakit ialah hari Khamis. Nabi mula sakit yang amat ni pertengahan bulan Rabiul Awal tahun ke-11. Hari Khamis Nabi sakit. Dan ada Nabi sebut kepada Aisyah, boleh jadi kesan sakitnya juga adalah kerana makan daging yang wanita Yahudi buh racun masa perang Khaybar. Bila perang ni 7 Hijrah. Nabi sakit sebelah. Racun tu punya makan dalam sehinggalah pada tahun ke-11 baru terasa. Baik. Nabi sakit mula kuatnya pertengahan Rabiul Awal, paling kemuncak ialah pada hari Khamis. Khamis Nabi masih boleh solat dengan para sahabat. Baik, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin Nabi wafat. Kita tengok kronologi macam mana bermulanya hari Khamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang memberikan manfaat. Kami mohon kepadamu rezeki yang baik. Dan kami mohon kepadamu amalan yang diterima. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang hadirin, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama menunaikan salat maghrib. Dan juga pada malam ini kita dapat berkuliah sementara kita menunggu waktu Isyak. Banyak surau dan masjid yang menangguhkan sementara kerana skala kecil itu membuatkan jemaah-jemaah lain rasa tak seronok. Jadi daripada sejumlah kecil yang dengar, baiklah tangguhkan, setelah reda barulah ramai boleh hadir. Itu sebahagian surau dan masjid. Sebahagian yang lain pula meneruskan sebagaimana di masjid kita. Pada malam ini, untuk meraihkan jemaah-jemaah yang tidak hadir kerana kekangan daripada PKPB, saya nak membawa satu tajuk berkaitan dengan Maulidur Rasul. Walaupun di paparan hadapan tuan-tuan, sepatutnya tuan guru kita hadir daripada Beruas. Namun dengan PKPB ni, tak tahulah macam mana nak merentas daerah ni. Semalam saya cerita dengan Tuan SU, lajak pergi Semanggul nak hantar bantuan anak yatim. Tak perasan yang Semanggul ni dah daerah Krian. Balik tu jadi problem. Pi tak ada roadblock, balik dia mula ada. Kita pun steady nak kata ada masalah, tak ada. Lesen ada, road tag ada, steady ya. Siap turun cermin, buka lampu, kok-kok nak tengok dalam. Sekali dia tanya, cik dari mana? Dari Kemunting. Pi mana? Pi Semanggul. Cik ada surat tak? Mula berpeluh jantan. Baru teringat masa tu, oh dah lepas daerah lah. Habak dekat tuan polis tu, minta maaf saya tersilap.
Dan lain kali saya akan ambil perhatianlah. Mujuk dia okey, dah lepas. Kalau tidak tuan-tuan, RM1,000 sedekah macam tu. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Allah Azza wa Jalla telah sebut di dalam Al-Quran. Ayat yang kita dengar ni selalu kita dengar daripada khatib dalam mimbar. Kata Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Tuan-tuan, pernah tak kita tertanya bila mana kita dengar orang baca ayat ni, macam mana Allah selawat ke atas Nabi? Kemudian Allah habaq di dalam ayat ni juga, malaikat turut berselawat ke atas Nabi. Kemudian Allah Ta'ala pujuk kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu, hendaklah kalian berselawat alaihi, kepada Muhammad, wa sallimu taslima, dan memberi salam kesejahteraan kepadanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita pun tanya, macam mana yang Allah itu selawat ke atas Nabi? Allah berselawat ke atas Nabi, kata Al-Imam Ibn Kathir, ialah merujuk Allah Ta'ala memberikan sanjungan dan memberikan pujian kepada Nabi di hadapan para malaikat. Cara Allah nak muliakan Nabi, cara Allah nak membesarkan Nabi, Allah memuliakan di hadapan para malaikat. Malaikat adalah makhluk yang ada akal tapi tak ada nafsu. Adapun haiwan, makhluk yang ada nafsu tapi tak ada akal. Adapun manusia ialah kedua-duanya ada akal dan juga ada nafsu. Malaikat, makhluk yang paling patuh kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah menyebut tentang kemuliaan baginda Nabi di hadapan para malaikatnya. Itu maksud kepada Allah memberikan selawat. Baik, adapun kita, saya, tuan-tuan, tuan imam, tuan muazzin, macam mana yang disebut kita berselawat? Salawat itu asal daripada perkataan salah. Sad, lam, alif, ta marbutah. Solat itu sebagaimana yang kita solat maghrib tadi. Tapi daripada sudut bahasa, solat itu memberi maksud doa. Bermaksud apabila kita bersolawat kepada Nabi, ia memberi maksud kita mendoakan Nabi supaya Allah Ta'ala meletakkan baginda Nabi di tempat dan kedudukan yang paling mulia. Maka kita pun berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, malam ni sebahagian saya akan sentuh macam mana kelahiran Nabi, dan sebahagian lagi saya akan sentuh kewafatan Nabi. Sebab pada tarikh 12 Rabiul Awal itu adalah ada kaitan dengan kedua-dua kejadian. Satu, Nabi lahir. Maka Nabi lahir ada di kalangan ulama yang tak sepakat tarikhnya. Tahun sepakat tahun gajah. Adapun bulan sepakat walaupun segelintir menyebut pada bulan Ramadan. Tetapi majoriti menyebut Rabiul Awal. Tarikh tak sepakat. Sebahagian habaq 10, sebahagian kata 8, sebahagian kata 12, sebahagian kata 9. Majoriti di kalangan sejarawan apabila membuat kajian, para ulama menyatakan lebih kukuh tarikh 9 Rabiul Awal pada tahun gajah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat
tahun ke-11 Hijrah. Bulan Rabiul Awal. Tarikh 12. Jadi 12 Rabiul Awal tahun ke-11 ialah tarikh Nabi wafat. Habis Ustaz, kami tak boleh ke buat maulid Nabi pada 12 Rabiul Awal? Kami dah panggil Ustaz dan buat tazkirah ataupun buat majlis, tak ada masalah. Kita nak buat majlis maulid Nabi sepanjang tahun, tak mengapa. Cuma tuan-tuan, apa pengisian kita? Jika pengisian kita itu adalah lara, sekalipun 12, 13 dan 14, ia dilarang. Tetapi pengisian itu untuk menghangatkan cinta kita kepada Nabi, maka silakan. Maka sebab daripada itu, hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum Nabi lahir lagi, ada tak di kalangan puak-puak manusia ni yang telah kenal dengan Nabi? Jawab dia ada. Sama ada di kalangan kaum Yahudi ataupun di kalangan kaum Nasrani. Yahudi dan Nasrani disebut sebagai Ahlul Kitab. Jadi kalau orang sebut Ahlul Kitab ataupun Ahli Kitab, ada dua. Satu golongan Yahudi, satu golongan Nasrani. Depa ni antara golongan awal. Belum Nabi SAW lahir, tetapi depa tahu dah bila Nabi nak lahir, apa tanda-tanda dia, apa sifat dia, apa cabaran dia. Depa tahu dah. Pasal apa? Allah turunkan kepada mereka kitab. Allah Ta'ala telah ceritakan kepada kita, antaranya tuan-tuan boleh rujuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 46. Tuan-tuan tengok. Allah kata allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami datangkan kepada mereka kitab, ya'rifunahu, mereka itu mengetahui tentang Muhammad. Ahli kitab tuan-tuan, Yahudi dan Nasrani, terutamanya pendeta-pendeta mereka ni, tahu dah Muhammad ni lagu mana. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka tahu anak mereka. Kok ada tai lalat dekat perut, mereka tahu. Pasal apa? Dalam kitab sebelumnya telah diterangkan secara jelas. Tapi Allah habaq, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Tetapi sebahagian daripada mereka itu la yaktumunal haqqa, menyembunyikan kebenaran. Depa tahu tapi depa sembunyikan. Wahum ya'lamun, sedangkan Allah kata depa di kalangan orang-orang yang telah ada pengetahuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pasal apa? Di kalangan Ahlul Kitab ramai yang tidak mahu beriman kepada Nabi. Pasal apa? Ada tak di kalangan Ahlul Kitab yang beriman dengan Nabi? Ada. Seumpamanya Abdullah bin Salam, satu orang pembesar Yahudi dan satu orang tokoh agama di dalam Yahudi. Ketika mana Nabi berhijrah, dia tunggu Nabi di Madinah, dia dengar Nabi berucap, kemudian dia mengucapkan syahadah dan dia kata memang saling tak tumpah sebagaimana di dalam kitab Taurat yang hang ni Nabi akhir zaman, maka dia pun mengucapkan dua kalimah syahadah. Tuan-tuan masih ingat lagi dengan nama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal pak penakan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dia ni satu orang pendeta di kalangan agama Nasrani. Masa Nabi baru terima wahyu daripada Gua Hira, badan baginda menggigil sehingga Nabi sebut zammiluni, zammiluni, mai selimun aku, mai selimun aku. Khadijah tak sedap hati,
bawa pi jumpa pak saudara dia. Pak saudara dia itulah Waraqah bin Naufal. Jumpa dengan Waraqah bin Naufal, maka Waraqah bin Naufal bertanya kepada Nabi, apa yang hang nampak, apa kejadian yang hang alami. Nabi cerita, kata Waraqah bin Naufal, kalau begitu itu ialah namus. Namus, nun alif mim waw sin, namus. Namus tu apa? Namus itu ialah malaikat Jibril. Boleh jadi dalam bahasa depa ataupun bahasa Ibrani, namus itu merujuk kepada malaikat Jibril. Kata Waraqah bin Naufal, kalaulah aku masih muda dan kamu akan ada cabaran, dihalau dan diusir oleh kaummu, pasti aku akan membantumu dengan sepenuh hati. Allahu Akbar. Akhirnya Waraqah bin Naufal, masa dia nasihat Nabi, dia jumpa Nabi pada usia yang sangat tua. Dan mata dia buta. Tapi hasrat dia, kalau aku hidup masa itu, aku akan tolong hang. Seolah-olah dia mengakui kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, orang Yahudi, orang Nasrani ataupun Ahlul Kitab, mereka tak mau beriman dengan Nabi. Puncanya kerana Nabi akhir zaman bukan di kalangan mereka. Pada awal-awalnya, mereka menganggap tentulah akhir zaman Nabi yang akan diutuskan daripada golongan Bani Israel. Tetapi bila Allah angkat Nabi di kalangan orang Arab daripada suku Quraisy, mereka mula tak seronok dan mereka mula dengki dan mereka mula tak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi itu dibangkitkan, mereka doa, Allahumma ba'ath hazan nabi allazi najiduhu maktuban indana hatta nu'azzibal musyrikin wa naqtalahum. Mereka kata, orang Yahudi ni, ya Allah, bangkitkanlah Nabi sebagaimana yang tertulis di sisi kami, sehinggalah nanti kami mengazab dan kami memerangi orang musyrikin. Orang musyrikin itu merujuk kepada orang-orang Arab Quraisy. Pasal, hampa jaga. Nabi ni Allah nak bangkit di kalangan kami. Hampa ni musyrikin. Nabi kami bangkit, hampa jaga. Kami perangi hampa. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan Nabi bukan di kalangan mereka. Nabi adalah di kalangan orang Arab. Apa yang berlaku? Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu kata, ya ma'syaral Yahud, ittaqullah waslamu. Wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah kamu kepada Allah dan masuklah Islam. Pasal apa hampa tak mau masuk Islam? Dulu kami lagi hampa nak kalahkan kami dengan bangkitnya Rasul. La telah ada Rasul. Pasal apa hampa tak mau masuk Islam? Tuan-tuan, apa mereka habaq? Sedangkan mereka ada Taurat dan Injil. Apa mereka habaq? Mereka kata, maja'ana bisyai'in na'arifu. Kami tak tahu apa pun tentang dia. Habis sebelum ni, dah, kami tak tahu. Punya bohong. Ni perangai Ahlul Kitab masa tu. Kemudian mereka kata lagi, wa ma huwa billazi kunna nazkuru lakum. Kami ni tak pernah sebut macam yang dulu-dulu ni. Mungkin hampa salah dengar, macam tu bahasa kampung yang boleh kita faham. Bermaksud, bila tahu sahaja Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib adalah daripada bangsa Arab, mereka seolah-olah tidak mengakui dan mengiktiraf lagi, hanya kerana Nabi itu dibangkitkan bukan keturunan mereka. Makanya hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian,
Bila kita tahu yang macam ni, maka kita tahulah bahawa pada asasnya Nabi SAW itu lahir dan dibangkitkan untuk seluruh umat. Tak kira Yahudi, Nasrani, Melayu, Jawa atau apa juga, Nabi ini adalah untuk semua. Cabaran Nabi macam mana? Hebat. Cabaran Nabi hebat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sehinggalah kalau tuan-tuan tengok di dalam surah Saf ayat yang ke-6, macam mana Allah cerita, falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Nabi ni bila bawa petunjuk, bawa hidayah, bawa wahyu, sebarkan kepada kaum Arab, apa yang mereka habaq? Dia ni tentulah tukang sihir. Sanggup mereka kata Nabi tukang sihir. Bahkan bukan hanya mengata, ada yang sampai menyakiti tubuh Nabi. Nabi sedang solat, mereka lambakkan perut unta yang duduk dalam ni, pi ambil yang belendia tu, bubuh di belakang Nabi, sehingga kotor belakang Nabi. Balik Fatimah anak Nabi, sedih dan bimbang, menangis Fatimah. Sampai tahap tu. Tetapi tuan-tuan, dalam Quran ada tak Allah Ta'ala jamin Nabi akan diberikan keselamatan? Ada. Tuan-tuan boleh rujuk antaranya di dalam surah Al-Ma'idah ayat 67. Sekali saya nak kaitkan apa yang berlaku di Perancis. Tuan-tuan, Allah Ta'ala habaq wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan memberi pertolongan ataupun Allah akan memelihara kamu daripada kejahatan manusia. Tuan-tuan selak lagi antara lain di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-95. Allah Ta'ala habaq, inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami akan membelamu daripada orang-orang yang mengolok-olokkan ataupun mencaci ataupun mengata. Tuan-tuan, jaminan Allah ni bukan hanya masa Nabi hidup, termasuklah masa Nabi telah wafat. Siapa yang jaga? Allah Azza wa Jalla. Baik. Apa yang berlaku di Perancis, tuan-tuan? 3 minggu lepas, saya cuba hubungi salah seorang sahabat saya yang sedang belajar di Perancis. Sambung selepas daripada degree, ambil master, ambil PhD, duduk lama di Perancis ni, nak tahu apa cerita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, keadaan yang lebih menyedihkan kita apabila satu orang guru, nama guru itu ialah Samuel Paty. Dia ni satu guru sejarah, satu guru geografi, dan dia ni pergi mengajar. Masa mengajar itu, dia tunjuk tentang agama-agama yang ada di atas dunia. Malangnya bila sampai bab Islam, dia pergi tunjuk karikatur tentang Nabi. Satu budak sudah sampaikan pada orang luar, boleh jadi ada orang luar yang sambut, geram. Satu anak muda nama dia Abdullah Anzaraf. Abdullah Anzaraf ni dia pelarian daripada churchnya. Dia main duduk di Perancis. Apa dia buat? Dia tenang guru ni. Satu hari masa guru ni nak balik, sementara tunggu di kawasan LRT lebih kurang macam tu, dia pergi sembelih guru ni. Mati tak? Mati. Geram dia. Polis nampak, kemudian polis buru dia. Lebih kurang 600 meter daripada tempat kejadian, polis tembak dan Abdullah Anzaraf meninggal. Maka sebahagian orang kata Abdullah Anzaraf ni syahid. Tetapi kaum muslimin yang ada di Perancis, terutamanya badan-badan rasmi Islam,
Seumpama mufti Perancis kata, dia tidak termasuk daripada golongan syahid. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Selang beberapa hari daripada tu, warga Perancis terutamanya di kalangan guru dan di kalangan pensyarah-pensyarah universiti buat demonstrasi aman, menyokong ataupun macam kita sebut solidariti kepada Abdullah Anzaraf. Dan dalam tu juga imam-imam masjid turut hadir. Bukan nak sokong dia paparkan karikatur Nabi. Hadirnya itu untuk memberi takziah kepada keluarga Samuel Paty. Baik. Macam mana boleh jadi macam ni? Baik. Muslim yang ada di Perancis, tuan-tuan, dia mai daripada sebahagian negara Arab dan sebahagian Afrika. Sahabat saya kata, tuan-tuan, sebahagian daripada mereka yang duduk di Perancis ni ekstrim. Mereka selesa duduk di kelompok mereka. Sebahagian lagi meraihkan kejiranan walaupun non-Muslim. Yalah, dah kita duduk negara orang, maka tunjuk akhlak yang baik. Siasatan awal kata Abdullah Anzaraf yang bunuh Samuel Paty guru ni terlibat dengan Al-Qaeda dan ISIS. Wallahu a'lam. Seminggu lepas kejadian tu, 2 orang muslimah berlega-lega di Towers Perancis tu, tiba-tiba ada 1 orang pi terpa nak tikam, nak buat ganas dengan muslimah ni. Ada ramai di kalangan yang duk berjalan juga, warga Perancis tengok, halang, tangkap, serah penjenayah ni kepada pihak polis. Bermakna, tuan-tuan, bukan semua orang Perancis mereka benci kepada Muslim tak. Satu lagi, Perancis ni mereka mengamaikan satu konsep, kalau tak silap nama dia laïcité. Tuan-tuan ingat sate, tuan-tuan tak ingat ni. Laïcité ni, tuan-tuan, dalam bahasa kita ialah sekular Perancis. Maksud dia, semua agama boleh beramal tapi masing-masing. Orang Kristian jangan pakai tanda salib besar di atas dada, tunjuk dan terbuka. Jangan. Orang Yahudi yang duduk di Perancis, hampa duk jangan gatai-gatai pakai kepiah hak kecil cotek ke atas kepala. Jangan. Nak beramal silakan, tapi jangan zahirkan. Demikian agama lain termasuklah Islam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang berlaku setelah kejadian bunuh oleh Abdullah Anzaraf ni, sudah ada di kalangan ahli-ahli parlimen, di kalangan mereka menyebut kalaulah macam ni, Muslim yang duk menumpang di negara kita ni, kita kena buat satu undang-undang baru. Baik, pertama, kita kena kaji balik Muslimah yang mai ke premis kerajaan pakai tudung, apakah layak untuk dia pakai tudung ataupun dia buka sad atau macam mana. Bukan semua ahli parlimen ni, 3-4 orang ni, bila tengok kejadian ni, kemudian mereka bincang lagi, adakah patut kaum lelaki Muslim hari Jumaat mereka keluar awal, kemudian masuk lewat, sementara mereka nak solat Jumaat. Adakah kelonggaran ni kita nak bagi atau macam mana? Tuan-tuan, bila dah jadi macam ni, kata mufti daripada Perancis, tentulah ini merugikan umat Islam. Itu yang berlaku di Perancis. Dan 250 orang anggota polis dikerah oleh Presiden Perancis untuk berkawal di masjid. Pasal apa? Pasal sudah ada WhatsApp untuk ugut imam-imam dan sudah ada ugutan untuk merosakkan masjid. Maka kerajaan Perancis bimbang, polis diminta untuk berkawal. Bermaksud, tuan-tuan, inilah keadaan yang berlaku di Perancis. Baik, apa sikap kita? Pertama, kita tak boleh setuju kata Islam ni ganas, tak boleh setuju langsung.
Dan kita pun telah mengaji sirah, kita pun telah mengaji hadis, bagaimana lunaknya Nabi, bagaimana sifat rahmatnya Nabi, kita tahu. Kalaulah ambil sebahagian minoriti kaum muslimin yang ekstrim, lalu secara pukal sebut Islam ni ganas, yang ni kita tak boleh setuju. Yang kedua, apa yang patut kita buat? Yang patut kita buat ialah menunjukkan akhlak yang baik. Terutamanya kalau kita duduk pada negara yang majoritinya non-Muslim dan kita pula menumpang. Dan apa kebaikan kalau kita buat secara ekstrim? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tentulah kita kena banyak lagi mengkaji, menelusuri, menekuni kuliah macam tuan-tuan yang ada pada malam ni. Apa yang perlu kita buat mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak di kalangan yang terdahulu yang Allah laknat dan Allah mudaratkan? Ada. Tuan-tuan kenal dengan nama Abu Lahab? Abu Lahab ni tuan-tuan, tentu budak pun kenal, kalau kita tak kenal saja. Allah cerita tak pasal Abu Lahab ni dalam surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab, sehingga akhir. Abu Lahab ni tuan-tuan, punyalah memusuhi Nabi. Kalau boleh, tangan yang membunuh Nabi adalah tangan dia. Tapi janji Allah sebagaimana saya sebut dalam surah Al-Ma'idah, sebagaimana saya sebut di dalam surah Al-Hijr, apa berlaku pada hujung akhir hayat Abu Lahab? Dia kena satu penyakit namanya penyakit adasah. Penyakit adasah ni tuan-tuan ialah penyakit kulit. Gatai, bisa, keluarkan bau busuk. Tuan-tuan bayangkan, dia ni satu pembesar di kalangan warga Quraisy. Tiba-tiba dia mati dalam keadaan sakit kulit ataupun nama dia adasah. Apa berlaku? Patut-patut tuan-tuan, pembesar ni bila mati ni, orang buat upacara hebat. Tapi dah, masa dia dikebumikan tu, orang kuih dengan kaki ya. Orang lempak je batu dengan pasir, orang tinggal pasal tak tahan bau busuk. Itu jaminan Allah. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku kepada Utbah bin Abu Lahab, anak Abu Lahab. Dia cekak Nabi, dia ludah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa. Setelah beberapa lama kemudian, Utbah bin Abu Lahab dengan kafilah dia nak pi berniaga, merentas padang pasyak. Tak tahu daripada mana mai singa padang pasyak pi terekam Utbah bin Abu Lahab. Walaupun pembantunya, hamba-hambanya cuba menghalang, anehnya singa ini tuan-tuan, dia makan dan dia koyakkan wajah Utbah bin Abu Lahab. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok macam mana Allah pelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu secara ringkas Nabi lahir. Macam mana pula tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saat-saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat? Sebab saya nak kaitkan juga dengan 12 Rabiul Awal. Baik. Nabi buat haji ni berapa kali tuan-tuan? Sekali ya. Sepanjang usia Nabi, Nabi buat haji sekali ni ya. Bila? Pada tahun yang ke-10. Nabi buat umrah berapa kali? Nabi buat umrah sepanjang hidup dia. Di dalam kitab Zadul Ma'ad 4 kali ya. Baik. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji, dan itulah haji yang terakhir, Nabi pesan kepada para sahabat. Kata Nabi kepada para sahabat, khuzu manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami. Hampa semua ambillah macam mana cara aku buat haji.
boleh jadi tahun ke depan hampa tak jumpa aku lagi. Ni Nabi pesan ni. Masa Nabi berada di Arafah, sebelum melontar jamrah, tuan-tuan kan sebelum kita melontar jamrah yang pernah buat haji, kita akan duduk di Arafah. Nabi telah memberikan khutbah kepada para sahabat dan kaum muslimin. Kata Nabi, wa antum tusa'aluna anni fama antum qailun. Hampa semua akan ditanya tentang diri aku, apa yang hampa nak habaq? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi sesungguhnya engkau telah menyampaikan semua ajaran dan telah pun memberikan nasihat. Bila sahabat sebut macam ni, Nabi angkat jari telunjuk ke atas langit. Kemudian Nabi kata, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah. Seolah-olah Nabi habaq, ya Allah, saksikanlah atas apa yang mereka habaq. Aku telah melunaskan semua tugas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka turunlah ayat daripada surah An-Nasr. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Bila turun sahaja ayat daripada surah An-Nasr, Nabi semakin yakin bahawa umur baginda tak lama dah. Maka riwayat menyebut Nabi mula panjangkan sujud dan panjangkan rukuk. Masa Nabi panjangkan rukuk dan Nabi panjangkan sujud itu, Nabi baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Boleh tuan-tuan? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Subhanakallahumma, maha suci engkau, wa bihamdika, pujian kepada engkau, Allahumma ghafirli, ampunkanlah aku. Kata ulama tuan-tuan, semakin berusia Nabi, yang pertama Nabi banyak zikir ialah Nabi minta Allah ampunkan dosa dia. Walaupun Nabi ni maksum, tapi atas dia seorang hamba, maka Nabi minta ampun. Dan Nabi sering memanjangkan rukuk dengan bacaan tadi. Demikian juga sujud. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. 10 hijrah. Habis daripada haji, Nabi balik ke Madinah. Masa Nabi SAW balik ke Madinah, Nabi sempat untuk menziarahi perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Rumah Nabi dengan Baqi', kalau tuan-tuan pi sebelum ni, masjid Nabi dengan Baqi' dia tak jauh mana. Telah dipisahkan dengan pagar. Baik, Nabi berdoa seolah-olah itulah doa Nabi yang terakhir masa Nabi hidup. Dan balik daripada masjid, balik daripada Baqi', Nabi mula sakit kepala. Demikian Aisyah radhiyallahu anha sakit kepala. Aisyah mengadu, Nabi habaq, tak apa, kalau di antara kita ni hang mati dulu Aisyah, jangan bimbang. Suamimu ini akan memandikan, mengkafankan, menyolatkan dan mengkebumikan. Tapi lain pandangan Aisyah. Aisyah kata, sukalah tu. Bila kita mati, nanti isteri-isteri yang lain seronok-seronok kat rumah ni. Cara fikir orang perempuan. Aisyah pun macam tu. Apalah sangat orang rumah kita. Nampak tak tuan-tuan? Saya nak habaq tu lah. Tapi Nabi layan macam mana? Nabi baling gelas dah? Tak. Nabi senyum dan Nabi gelak. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha pun senyum dan gelak. Baik. Nabi ni hak mula-mula sakit ialah sakit kepala. Sakit kepala yang amat sangat. Kemudian Nabi demam. Apabila Nabi demam, paling Nabi demam dan ketara sakit ialah hari Khamis.
Nabi mula sakit yang amat ni pertengahan bulan Rabiul Awal tahun ke-11. Hari Khamis Nabi sakit. Dan ada Nabi sebut kepada Aisyah, boleh jadi kesan sakitnya juga adalah kerana makan daging yang wanita Yahudi buh racun masa perang Khaybar. Bila perang ni 7 Hijrah. Nabi sakit 11. Racun tu punya makan dalam sehinggalah pada tahun ke-11 baru terasa. Baik. Nabi sakit mula kuatnya pertengahan Rabiul Awal, paling kemuncak ialah pada hari Khamis. Khamis Nabi masih boleh solat dengan para sahabat. Baik, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin Nabi wafat. Kita tengok kronologi macam mana bermulanya hari Khamis. Tuan-tuan boleh tengok dan saya dengar daripada kitab ataupun lihat daripada kitab Al-Khulafa Ar-Rashidun Bainal Istikhlaf wal Istishhad, meriwayatkan dengan hadis-hadis macam mana detik-detik Nabi SAW wafat. Baik, tuan-tuan, masa Nabi SAW hari Khamis tu, Nabi selak daripada kain langsir kerana rumah Nabi dengan masjid Nabi hanya dipisahkan dengan langsir. Nabi suruh Abu Bakar As-Siddiq jadi imam. Abu Bakar tak ada, sahabat cari sehinggalah Abu Bakar menjadi imam dan Nabi keluar. Riwayat menyebut Nabi solat dalam keadaan duduk. Kemudian lepas daripada solat, Nabi naik di atas mimbar. Nabi tak berdiri sebagaimana sebelum, Nabi duduk punya tak larat. Dan dalam Nabi SAW memberikan ucapan atau khutbah, Nabi kata, innallaha khayyara abdan bainad dunya wa baina indahu fakhtara zalika al-abdu ma'indallah. Kata Nabi dalam khutbah, sesungguhnya Allah telah memberi pilihan kepada hamba-Nya sama ada nak duduk di dunia ataupun duduk di sisi Allah Ta'ala. Maka hamba tadi telah memilih untuk berada di sisi Allah Ta'ala. Abu Bakar dengar ni tuan-tuan, hari Khamis ni Abu Bakar sudah menangis. Sahabat-sahabat heran, pasal apa menangis? Setelah itu Nabi diangkat, dipapah, masuk ke dalam rumahnya. Abu Sa'id Al-Khudri pergi jumpa Abu Bakar. Pasal apa hang menangis ni? Biasalah satu hamba Allah, dia pilih Allah daripada pilih duduk di dunia. Apa yang hang heran? Kata Abu Bakar, tidakkah hang faham bahawa hamba yang dimaksudkan oleh Rasul SAW tadi bermaksud ialah Nabi. Maka Nabi telah memilih untuk berada di sisi Allah Ta'ala. Dengar ni tuan-tuan, menangis semua sahabat. Baik, setelah hari Khamis, Nabi solat dan berkhutbah, Nabi masuk dalam rumah. Para sahabat tak jumpa Nabi 3 hari. Khamis masuk dalam rumah, Jumaat, Sabtu, Ahad, langsung Nabi tak keluar, langsung Nabi tak berjemaah dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Hari Isnin subuh, Abu Bakar sudah berada di tempat imam, para sahabat sudah berada di saf. Kemudian Nabi selak daripada langsir rumahnya. Nabi senyum. Nabi senyum. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, Nabi senyum. Kata Anas bin Malik, fa nazara ilaina, Nabi itu lihat kami, wa huwa qaim, dan dia sedang berdiri di hadapan rumahnya. Kana wajhuhu waraqatun mushaf, seolah-olah wajahnya itu seindah lembaran-lembaran mushaf. Summa tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahikan. Kemudian kami lihat pada wajah Nabi itu
senyuman dan ketawa. Qala Anas, maka Anas pun menyebut, kami terkejut, wa nahnu fi shalah min farahi bi khuruj. Dalam keadaan solat, kami gembira dengan melihat Nabi. Kemudian Nabi tunjuk dengan isyarat, teruskan solat. Lalu Nabi tutup langsir dan Nabi tidak bersolat dengan kami. Baik, itu subuh 12 Rabiul Awal. Secara terperinci, ini cerita Nabi wafat ni secara terperinci. Baik, Nabi mula semakin sakit pada waktu duha 12 Rabiul Awal. Duha ni jam berapa tuan-tuan? Katalah jam 8, 9, 10, 11. Kemuncak duha. Nabi mula sakit sangat-sangat. Sehinggalah Nabi disandarkan di dada Aisyah. Nabi baring, disandarkan begini. Di sebelah Nabi ada satu bekas. Dalamnya ada ayak. Kadang-kadang Nabi ambil, Nabi usap di wajah Nabi. Masuk Abdul Rahman bin Abi Bakr, adik-beradik Aisyah. Abdul Rahman ni dia bawa kayu sugi. Nabi tak larat cakap, Nabi tengok dengan mata. Sehingga Aisyah kata, akhizuhu laka, maukah aku ambil kayu sugi tu untuk hang? Nabi angguk, Aisyah ambil, Aisyah bagi Nabi. Nabi nak sugi keras, kemudian Aisyah ambil balik, gigit sikit supaya lembut, bagi Nabi, dan Nabi sugi. Nabi bagi balik, kemudian Nabi celup balik, kemudian Nabi lap balik wajah Nabi. Sekejap-sekejap tuan-tuan, Nabi SAW tak sedar. Kemudian Nabi sedar, Nabi baca la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat Allahumma a'inni ala sakratil maut. Nabi ulang la ilaha illallah. Nabi ucap syahadah. Kemudian Nabi kata inna lil mauti la sakarat, sesungguhnya pada kematian itu ada sakarat. Nabi sebut perlahan. Aisyah, kan dia bersandar dengan Aisyah. Aisyah sampai kena dengarkan daripada telinganya dekat dengan mulut Nabi. Allahumma a'inni ala sakratil maut. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi sakaratil maut. Tuan-tuan, kemudian Nabi pejam mata, sakit sangat. Kemudian Nabi celek balik, ambil balik ayak, usap balik kat kepala, demam, panas. Kemudian Nabi kata ma'allazina an'amta alayya, ma'allazina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Aisyah dengar ayat ni tuan-tuan, seolah-olah Allah Ta'ala, seolah-olah Nabi kata, aku nak hidup bersama dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat. Siapa? Nabi, kemudian siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Kemudian Nabi tutup mata. Kemudian Nabi kata, Allahumma gfirli warhamni. Ya Allah, ampunkan aku, kesian ke aku. Kemudian Nabi kata, Allah wa alhikni birrafiqil a'la. Ya Allah, ambillah aku sehingga aku pergi kepada rifqil a'la, tempat yang paling tinggi. Lama-lama tuan-tuan Nabi pejam dan Nabi pejam terus. Nabi meninggal pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11. Kata Aisyah, masa Nabi telah wafat, kami dalam rumah bau semerbak haruman yang tak pernah kami bau. Isteri-isteri Nabi berhimpun di rumah Nabi. Ummu Salamah pegang dada Nabi setelah Nabi wafat. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi ni, sehingga berlalu beberapa Jumaat, bau daripada harum daripada jasad Nabi tidak hilang-hilang. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Nabi ni rumah terakhir sebelum pi rumah Aisyah ialah rumah Maimunah radhiyallahu anha. Isteri Nabi banyak. Sehingga Nabi kata, ila aina ghadan, mana aku esok? Menunjukkan apa? Tuan-tuan yang nak beristeri lebih daripada satu, ataupun telah, ataupun berhasrat, keadilan tu penting. Nabi masa dipapah pun Nabi tanya, esok aku giliran tang mana?
Patut sakit-sakit tak payah habaq macam tu. Dia minta izin kepada Maimunah, boleh tak Maimunah esok walaupun bukan giliran rumah dia tapi aku nak duduk rumah Aisyah. Para isteri membenarkan. Demikianlah adilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang tuan-tuan, saya nak cerita pada tuan-tuan sebagai selit-selit dalam kuliah hadis kita, tuan-tuan, macam mana Nabi dimandikan. Siapa yang memandikan Nabi? Macam mana cara Nabi dimandikan? Adakah buka pakaian ataupun memakai pakaian? Di mana Nabi SAW dikebumikan? Siapa yang jadi imam masa Nabi nak solat jenazah? Siapa yang jadi imam? Macam mana jemaah Muslim menyolatkan jenazah Nabi? Semuanya itu tuan-tuan, saya akan cerita pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi